Timur bukan asing lagi kejadian banjir yang berlaku di sana, tetapi sesuatu perkara baru yang dinyatakan adalah tidak dapat dijangkakan ia adalah seteruk ini. Maknanya kalau sampai bulan Januari selalunya dia dah makin susut kan, tetapi nampaknya semakin teruk juga. Kalau kita saksikan laporan yang dikeluarkan di portal bencana sebenarnya peningkatan mangsa terjejas banjir juga meningkat sebenarnya. Pada waktu ini jumlah untuk negeri Kelantan dan juga Terengganu sebanyak 4,065 jumlah mangsa pemindahan dan juga pusat pemindahan yang aktif hingga ke waktu ini sebanyak 58. Jadi mungkin kita nak mengetahui lebih lanjut bagaimana agaknya operasi pemindahan mangsa banjir dan juga bagaimana agaknya perkembangan terkini untuk keadaan khususnya di negeri Kelantan. Bersama dengan kita di talian pada waktu ini iaitu Tuan Azmi Osman, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan. Baik Tuan, selamat pagi Tuan. Belum lagi? Okey, kita sedang cuba dapatkan Tuan Azmi seketika saja nanti untuk mengetahui tentang keadaan pada waktu ini, bagaimana agaknya status terkini situasi di Kelantan khususnya. Sebab di kedua-duanya lokasi di Kelantan dan juga Terengganu berada dalam keadaan yang agak inilah sebab hari ini juga difahamkan jumlah mangsa banjir di Kelantan meningkat kepada 6,110 orang pada setakat pada ke-9 malam tadi, dan untuk makluman juga sebanyak 15,084 pelajar tidak dapat meneruskan sesi persekolahan hari ini apabila Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan memutuskan 48 sekolah ditutup berikutan banjir yang belum surut di negeri itu. JPN Kelantan dalam kenyataan berkata jumlah itu membabitkan 24 sekolah di Jajahan Pasir Mas, 9 di Kuala Kerai, 6 di Tanah Merah, 5 sekolah di Tumpat dan 4 di Machang, dan penutupan sekolah itu turut membabitkan 1,528 orang guru. Okey, semalam juga kita menyaksikan hari pertama sesi persekolahan. Ada sekolah yang telah memulakan sesi pembelajaran dan juga pembelajaran dalam kelas, tapi ada juga negeri yang terpaksa ditutup sementara akibat bencana banjir ini. Tapi apa yang kita dapat saksikan juga kerenah dan juga ragam, pelbagai ragam sebenarnya berlaku malam tadi ataupun hari kemarin untuk hari pertama sesi persekolahan 2017, khususnya untuk adik-adik kita darjah 1 darjah Tabika. Ada yang menangis, ada yang gembira. Tapi rata-rata untuk tahun ni semuanya dalam keadaan yang baik. Tadi menangis, tak ramai. Sebab ramai juga yang ibu bapa ni memang dah dari awal sudah pun menyediakan mereka dari segi prasekolah. Maknanya dulu tak ada prasekolah. Okey, jadi bila beri pendedahan untuk prasekolah, jadi mereka dah tahu dah macam keadaannya, macam pergi sekolah, jumpa dengan kawan-kawan. Cuma apabila masuk je darjah 1, ramai juga banyak sekolah yang membuat pendekatan 2 minggu yang terawal ni buat pelan-pelan. Maknanya sesi perkenalan, sesi yang lebih kurang macam sewaktu mereka di preschool ataupun tadika dulu. Kemudian baru diselitkan dengan elemen yang baru sebab tak nak mereka terkejut. Kang menangis pula lepas ni. Okey, jadi itu dia kalau kita tengok rata-ratanya lah di beberapa lokasi semalam dan juga kemarin untuk sesi persekolahan untuk hari yang pertama. Baik, seperti yang kita janjikan tadi. Kita bersama dengan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan iaitu Tuan Azmi Osman yang telah pun bersedia di talian ketika ini. Baik Tuan, selamat pagi Tuan. Assalamualaikum Tuan. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Tuan, untuk hari ini tentunya juga apa yang kita dapat saksikan ataupun kemaskini terkini berkenaan dengan banjir ini adalah jumlah peningkatan mangsa banjir itu semakin meningkat hingga ke pagi ini. Jadi mungkin Tuan boleh ceritakan operasi mencari dan juga memastikan semua mangsa yang terjejas itu dipindahkan ke lokasi yang selamat. Okey, so kita tidak dapat menafikan bahawa berdasarkan statistik sehingga jam 6 pagi ini dapat lebih kurang 8,594 mangsa banjir bagi seluruh negeri Kelantan yang melibatkan daerah Bajuk, Jeli, Kuala Kerai, Machang, Pasir Mas, Tanah Merah, Pasir Putih, Tumpak dan mula menular ke kawasan Kota Baru. So dalam menghadapi bencana banjir ini, so Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan bersama-sama dengan rakan-rakan kita iaitu agensi penyelamat lain telah pun melaksanakan tugas untuk memindahkan mangsa-mangsa berkenaan. So dari segi operasi kita merangkumi ke semua kawasan-kawasan yang dinaiki air dan kawasan-kawasan yang memerlukan tindakan ataupun yang memerlukan perkhidmatan kita. Kita tidak kira mengambil kawasan-kawasan sama ada dalam bandar ke kampung ke, kita akan bergerak untuk menyelamatkan mangsa-mangsa apabila kita dihubungi. So tetapi sesuatu yang saya katakan ianya agak menarik sedikit pada tahun ini. Mungkin ekoran daripada ledakan banjir pada tahun 2014. Yang mana banyak masyarakat
telah pun menyedari tentang kepentingan untuk berpindah lebih awal lagi. Jadi ini menunjukkan satu perubahan paradigma masyarakat Kelantan begitu tinggi. Dan apabila saya melihat peratusan yang amat tinggi telah berlaku, mereka bergerak sendiri untuk berpindah. Dan ini juga mungkin hasil daripada maklumat-maklumat atau kempen yang dijalankan oleh pihak-pihak agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, di samping bantuan pihak-pihak media yang sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi penyelamat ini bagi menyebarkan maklumat. Dan kita juga orang kata meneruskan kita punya operasi kita dalam mengatur strategi dalam operasi tanpa mengira masa sama ada siang ataupun malam. Dan kita juga bergerak orang kata di kawasan-kawasan pada waktu malam untuk membantu masyarakat walaupun orang kata pukul 2 pagi ke 4 pagi itu tidak ada masalah pada kita. Sebab yang pentingnya bagi pasukan penyelamat seperti bomba ini, sebab perkataan penyelamat telah pun meresapi dalam tubuh kita di samping elemen keberanian yang telah memang diterapkan oleh pengurusan tertinggi untuk membantu masyarakat. That's why lah kita orang kata tak kira apa keadaan kita akan turun kerana kita juga dilengkapi dengan orang kata kemudahan-kemudahan oleh pihak kerajaan seperti pencahayaan, kemudahan-kemudahan pengangkutan, dan kita kembalikan ke semua peralatan-peralatan berkenaan untuk membantu masyarakat. Jadi kalau kita melihat pula di statistik ini, saya tidak menafikan bahawa jajahan Pasir Mas merupakan satu jajahan yang paling banyak sekali perpindahan yang berlaku di Kelantan buat masa ini. Iaitu khususnya di kawasan Rantau Panjang. Yang mana keseluruhan di Pasir Mas sebanyak 4,545. Yang mana aliran daripada air Sungai Golok itu mula masuk ke kawasan-kawasan di Rantau Panjang dan telah orang kata bergerak air-air berkenaan telah bergerak sejauh 20 km dan 30 km melalui aluran-aluran air sungai-sungai kecil. Jadi potensi ataupun keadaan air tersebut telah pun meningkat di kampung-kampung berkenaan dan kita telah pun membuat tindakan-tindakan. Dan juga dalam menyusun strategi untuk menghadapi banjir, kerana untuk makluman semua, bahawa apabila Rantau Panjang menghadapi banjir, arah pergerakan air akan menurun ke pengkalan kubur iaitu di jajahan Tumpat, kerana itu berdasarkan kepada topografi sungai di Sungai Golok, yang mana itu merupakan titik terakhir air bergerak sebelum dia menuju ke laut. Jadi dalam aspek strategi untuk penyelamatan, kita telah pun menyusun kekuatan kita dengan penggabungan bersama agensi-agensi pasukan penyelamat yang lain di kawasan pengkalan kubur pada masa ini. Bahawa kita menunggu pergerakan air datang dan kita akan membuat tindakan-tindakan khusus ni satu area yang memangnya apabila banjir berlaku di kawasan pengkalan kubur iaitu di Pendang Pokyong, ibarat laut kawasan berkenaan. Di situ bukan titik terakhir kita akan membuat satu strategi persediaan untuk membantu dan kita mengembalikan aset-aset kita dan juga tenaga-tenaga kita ke kawasan berkenaan selepas jalan terpanjang. Jadi itu dari segi strategi dan juga buat masa ini berdasarkan perkembangan cuaca juga. Saya melihat bahawa masih lagi ada hujan-hujan, ada kalanya lebat, ada kalanya tidak di beberapa kawasan. Contohnya mungkin di Rantau Panjang masih lagi mungkin ada lagi masa-masa perpindahan akan pindah dan semalam pun kita membuat gerakan lebih kurang dalam jatuh bomba sendiri dalam 2,500 ke 2,600 orang kita menyelamatkan mangsa semalam dan melakukan perpindahan. Walaupun bagaimanapun berdasarkan kepada maklumat yang ditunjukkan dekat GPS, menunjukkan bahawa tren air semakin menurun sekarang ini. Cuma satu saja iaitu di Sungai Golok, di Kuala Jampu, berhampiran dengan pengkalan kubur menunjukkan tren peningkatan. Dia masih ada di bawah, melebihi paras bahaya. Walaupun dua batang sungai utama iaitu Sungai Kelantan di Pusia dan juga Sungai Golok dan Rantau Panjang masih lagi di paras bahaya. Tetapi ia mula menunjukkan tren menurun. Okey, baik. Ini kerana aliran air berkenaan bergerak kepada Sungai Golok di Kuala Jambu pula. Itu di keadaan tren-tren yang berlaku di Sungai Golok sekarang ini. Baik, Tuan Azmi, sebagai satu nasihat dan juga pesanan ringkas kepada mereka yang berada di Kelantan khususnya, terutama sekali kita melihat susulan apa yang viral baru-baru ini, viral baru-baru ini berkenaan dengan sekumpulan remaja yang bermain di air yang cukup deras tanpa alat-alat keselamatan. Jadi tindakan selanjutnya juga nasihat dan juga saranan kepada mereka dan juga ibu bapa. Silakan, Tuan. Okey, dalam aspek ini, kalau kita melihat viral menunjukkan kanak-kanak bermain di Sungai Kelantan, itu bukan satu kawasan yang orang kata yang senang sebabnya kawasan kecil. Tetapi kawasan yang besar, Sungai Kelantan, arusnya laju. Pergerakan air daripada hulu ke laut. Jadi saya nasihatkan kepada golongan masyarakat khususnya ibu bapa dan juga remaja-remaja berkenaan, elakkanlah daripada
bersukaria dengan bermandi manda di sungai-sungai Kelantan atau di mana-mana kawasan di naik air. Ianya bukan satu medan untuk kita bersukaria. Sebaliknya, keadaan air di sungai-sungai merupakan satu medan untuk membahayakan diri. Sebagai contohnya, semalam juga terdapat satu kes yang mana seorang remaja yang berumur 14 tahun itu di Kampung Laut Tumpan, lebih kurang dalam pukul 5.30 petang, telah pun tergelincir akibat semasa bermandi manda bersama rakan-rakannya dan telah hilang begitu saja. Dan kita telah pun melaksanakan operasi kita dengan menghantar 13 anggota semalam, termasuk 4 pasukan menyelam untuk gerakkan mencari mangsa yang hilang berkenaan yang dikenali sebagai Wan Rufkam bin Wan Ramzan. Dan operasi berkenaan akan kita teruskan lagi pada hari ini sehinggalah ianya dijumpai atau sebaliknya. Walau macam mana pun saya ingin saya nyatakan bahawa keadaan penyelam di kawasan ini berkenaan juga berisiko kerana keadaan arus yang deras di Sungai Kelantan itu yang berbahaya. Dan walau bagaimanapun tugas tetap tugas kita laksanakan. Namun satu lagi untuk pengetahuan, saya juga ingin menasihat kepada masyarakat khususnya di kawasan-kawasan yang dilanda banjir. Maka semalam berdasarkan pengamatan saya melihat bahawa apabila di pekaran terpanjang berlaku peningkatan aras air yang begitu tinggi, ramai kanak-kanak dan juga ramai ibu bapa yang mengambil kesempatan bermain air. Dan secara langsung meletakkan kenderaan-kenderaan mereka di tepi kiri dan kanan jalan. Secara tak langsung. Apa yang saya lihat ialah mengganggu pergerakan kenderaan-kenderaan pasukan penyelamat untuk kas destinasi yang ditetapkan apabila dipanggil. Kerana apabila mereka meletak tu keadaan jalan menjadi jam. Bila menjadi jam, kita akan bergerak secara perlahan dan ini mengganggu gugat perjalanan kita. Kalau kita ingin masuk di kurang dalam 20 minit untuk sampai ke lokasi, mungkin maka ingin masuk ke 40 ke 50 minit. So, itulah yang perlu diberi perhatian kepada masyarakat di Kelantan ini, terutama ibu bapa. Baik, terima kasih Tuan Razmi atas informasi padat itu tadi. Dan dia semalam secara langsung Tuan Razmi beritahu kita seorang remaja usia 14 tahun tergelincir bermain air dan masih lagi dalam operasi untuk mencari sebab dia hilang begitu saja. Dan juga kepada yang lain-lain juga, dan bila sebut Tuan Razmi kata ibu bapa pun sekali main. Alah, jadi tolong kita minta kerjasama daripada semua sebab ini untuk keselamatan semua, keselamatan diri anda sendiri. Jadi kena pastikan tidak melakukan tindakan bermain air di tepi-tepi itu sehingga menyebabkan anggota keselamatan lambat untuk tiba ke destinasi. Dan juga pastikan jika anda kawasan anda terjejas banjir dan ada anggota bomber yang datang ke lokasi anda, pastikan anda memberi kerjasama sepenuhnya untuk memastikan proses pemindahan itu berjalan dengan lancar dan bawa ataupun sertakan dokumen-dokumen penting mana yang perlu seperti kad pengenalan, sijil lahir dan sebagainya semasa proses pemindahan untuk memudahkan anda dikenal pasti dan juga untuk pendaftaran di pusat pemindahan nanti. Baik.